Vladimir Putin sedang hampir kehilangan penaklukan paling penting sepanjang pemerintahannya. Pada tahun 2014, beliau mengambil alih Crimea hampir tanpa melepaskan satu tembakan pun. Itu adalah kemenangan terbesar dalam pemerintahan Putin, trofi yang membuktikan kepada dunia bahwa Rusia telah kembali menjadi sebuah empire. Dan sekarang, 12 tahun kemudian, trofi yang sama itu sedang menjadi perangkap terbesar beliau. Apa yang paling menakutkan kerajaan Rusia ialah cara perkara ini berlaku kerana ia bukan dengan kereta kebal, bukan dengan pencerobohan. Ia berlaku melalui sesuatu yang Rusia langsung tidak dapat hentikan. Dan ini boleh dilihat di satu tempat yang sangat nyata, Crimea sedang kehabisan bahan api. Di Sevastopol, bandar terbesar di semenanjung itu, stesen minyak mula mengenakan had. 20 liter setiap kereta. Dan beberapa hari kemudian, 20 liter itu pun sudah tiada lagi. Petrol itu habis begitu saja. Pada akhir Mei, gubernur yang dilantik oleh Rusia di bandar itu sendiri mengakui bahawa petrol biasa telah habis. Dua jenis yang paling banyak digunakan itu hilang begitu sahaja dari pam minyak. Di sebuah kawasan yang Rusia ambil sebagai trofi lebih 10 tahun lalu, orang ramai mula beratur untuk mendapatkan bahan api yang tidak lagi sampai. Dan lihat butirannya, sebabnya bukan kerana pencerobohan. Tiada satu pun kereta kebal Ukraine melintasi sempadan Crimea. Tiada seorang pun askar menjejakkan kaki di sana. Apa yang sedang menyesakkan semenanjung itu adalah sesuatu yang jauh lebih sukar untuk diselesaikan. Dan jauh lebih bijak. Kerana Ukraine telah menemui cara untuk mengambil semula Crimea tanpa perlu menceroboh. Dan Rusia buat pertama kalinya dalam 12 tahun tidak dapat menghalanginya. Untuk Anda faham betapa besarnya perkara ini, Anda perlu ingat apa maksud Crimea. Apabila Putin mengambil alih semenanjung itu pada tahun 2014, dia menganggapnya sebagai permata pemerintahannya. Ia adalah bukti bahawa Rusia telah kembali menjadi sebuah empire. Dan apabila pencerobohan sebenar bermula pada tahun 2022, Crimea menjadi asas kepada segala-galanya. Dari sanalah keluar tentera, peluru berpandu dan pengebom yang menyerang selatan Ukraine. Selama bertahun-tahun, ia tidak dapat disentuh, sebuah kubu kuat. Tetapi setiap kubu kuat ada kelemahannya, dan kelemahan Crimea sentiasa sama. Ia hampir seperti sebuah pulau. Segala yang mengekalkan askar Rusia di sana, bahan api, peluru, alat ganti, makanan, semuanya perlu dibawa masuk dari luar. Dan hanya ada 3 jalan untuk semua itu sampai. 3 arteri. Yang pertama adalah yang paling terkenal di dunia, Jambatan Kerch. Apabila ia dirasmikan pada tahun 2018, ia adalah kebanggaan pribadi Putin. 19 km konkret menghubungkan Rusia terus ke semenanjung, jambatan terpanjang di Eropah. Dia sendiri malah memandu lori semasa perasmian supaya kamera dapat merakamnya. Itulah imej penaklukan yang kononnya tiada siapa akan mampu meruntuhkannya. Tapi Ukraine telah menafikannya. Sedikit demi sedikit, letupan besar pertama telah meruntuhkan sebahagian daripada jambatan itu pada Oktober 2022. Pada Julai 2023, drone laut, bot tanpa pemandu yang dipenuhi bahan letupan telah menyerang tiang sokongan. Dan kerosakan itu bukan sahaja pada struktur, ia juga pada keyakinan. Walaupun jambatan itu masih berdiri, orang Rusia mula takut untuk menggunakannya. Hari ini, imej satelit yang dianalisis oleh sebuah agensi perisikan Ukraine menunjukkan sesuatu yang mendedahkan. Antara Februari dan April tahun ini, tiada satu pun kereta api kargo tentera Rusia yang melalui jambatan itu. Langsung tiada. Trafik menurun kepada hanya beberapa kereta api penumpang dan satu sahaja kereta api kargo biasa setiap hari. Maksudnya, Rusia sendiri sudah tidak lagi mempercayai jambatan itu untuk mengangkut peralatan perang mereka. Para komander mengelak membawa kenderaan perisai berat melalui situ kerana bimbang struktur yang sudah rosak itu akan runtuh. Atau takut serangan baru akan meruntuhkan semuanya sekaligus. Simbol penaklukan itu telah menjadi tempat yang tidak lagi mahu digunakan oleh sesiapa pun. Jadi tinggal 2 jalan. Dan disinilah kisah ini mula menjadi semakin pantas.
Jalan kedua ialah menggunakan feri. Kapal kereta api yang menyeberangi Selat Kerch membawa apa yang jambakan itu sudah tidak dapat bawa lagi. Ia adalah kapal-kapal yang sangat besar. Yang paling besar, Slavianin, mempunyai panjang 150 meter. Dan ia membawa gerabak kereta api penuh syarat dengan bahan api dan peluru dari satu tebing ke tebing yang lain. Itulah alternatif yang senyap. Jadi, Ukraine mula memburu rakit-rakit ini. Satu demi satu. Pertama, Avangard pada bulan Mac. Dan kemudian, pada awal pagi 6 April yang terakhir pula, perisikan tentera Ukraine menghantar drone ke atas Slavianin dan mereka melepaskan image terma. Kapal itu terbakar di tengah-tengah air. Bersamanya, arteri kedua turut musnah. Rusia baru sahaja kehilangan cara untuk membawa muatan berat ke Crimea melalui laut. Perhatikan apa yang sedang berlaku. Setiap laluan yang jatuh, Rusia menjadi semakin bergantung kepada apa yang masih tinggal. Dan apa yang tinggal sekarang hanyalah satu jalan sahaja. Satu-satunya arteri terakhir adalah melalui darat. Sebuah lebuh raya yang merentasi seluruh selatan Ukraina yang diduduki. Ia bermula dari Rusia, dari sebuah bandar bernama Rostov, dan turun ke Crimea melalui Mariupol, Berdyansk, dan Melitopol. Pada peta Rusia, mereka malah memberikan nama baru untuknya, laluan Rusia baru. Dan selama bertahun-tahun, jalan ini berfungsi. Ia panjang, terletak jauh dari barisan hadapan, dan perkara yang mengubah segalanya, ia berada di luar jangkauan drone Ukraina. Kereta kebal, bahan api, tentera, semuanya melalui situ dengan agak selamat. Ia adalah talian hayat bagi Crimea. Dan disinilah segalanya berubah. Karena jalan ini tidak lagi di luar jangkauan. Dan berbaloi untuk berhenti sekejap di sini. Karena inilah inti kepada seluruh cerita. Sepanjang hampir keseluruhan perang, drone Ukraina adalah jarak dekat. FPV yang terkenal itu, yaitu drone serangan yang Anda lihat dalam video, hanya dapat mengenai sasaran kira-kira 20 km dari barisan hadapan. Dan lebuh raya itu berada lebih 100 km jauhnya. Terlalu jauh. Tetapi Ukraina bukan sahaja belajar untuk berperang menggunakan drone. Mereka kini menguasainya sepenuhnya. Model-model baru muncul dengan jarak sederhana dan jauh. Salah satu daripadanya yang dipanggil Hornet menggunakan kecerdasan buatan untuk mencari sasaran dan boleh mencapai sehingga 150 km. Dan yang jarak jauh, FP1 dan FP2 boleh mencapai 200 km. Tiba-tiba, jalan yang sebelum ini selamat telah menjadi tempat paling berbahaya di seluruh selatan yang diduduki. Dan itu bukan secara kebetulan. Pada akhir Mei, Ukraina menamakan apa yang mereka lakukan secara rahasia. Satu program untuk menyekat logistik Rusia dengan 113 juta dolar disalurkan kepada pasukan drone terbaik. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina, matlamatnya adalah untuk menyesakkan kawasan belakang Rusia. Bukan berdepan dengan tentera secara langsung. Memutuskan apa yang membekalkan tentera itu. Dan jumlah yang dia berikan memang mengagumkan. Menurut menteri itu, Ukraina telah menggandakan 4 kali ganda pemusnahan lori, gudang, dan konvoi Rusia dengan serangan jarak sederhana ini. Dan hasilnya, orang Rusia sendiri yang menamakannya. Mereka memanggilnya Jalan Maut. Blogger tentera Rusia, orang yang menyokong Rusia, mula memuat naik gambar lori-lori yang terbakar di sepanjang lebuh raya itu. Salah seorang daripada mereka membandingkan keadaan itu dengan jalan-jalan di Afghanistan pada tahun 80-an. Bangkai kenderaan berselerak di tepi jalan. Seorang lagi menulis bahawa kawasan itu sudah tidak lagi menjadi zon belakang. Dan lihatlah, ini bukan Ukraina yang berkata begitu. Ini adalah pihak Rusia dalam keadaan panik yang menggambarkan kejatuhan mereka sendiri. Dan sekarang gabungkan semua itu dengan image di permulaan tadi. Stesen minyak tanpa petrol di Sevastopol. Apabila Anda memotong ketiga-tiga arteri itu serentak, Crimea berhenti menerima. Dan sesiapa yang berada di sana akan merasainya serta-merta. Bahan api yang tidak sampai. Tentera tidak dapat bergerak.
Ia adalah kenderaan perisai yang terhenti. Dan itu kelihatan di medan perang. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina, harga yang perlu dibayar oleh Rusia untuk setiap kilometer yang cuba mereka marah telah meningkat dengan mendadak. Pada bulan Oktober, seramai 67 askar hilang bagi setiap kilometer. Pada bulan April, seramai 179. Tanpa bekalan, setiap meter menjadi lebih mahal. Dan ia bukan sahaja terhad kepada tentera. Di bandar, petrol mula kehabisan walaupun untuk kereta biasa. Barisan di stesen minyak yang tidak bergerak. Sekatan ini bukan lagi teori ketenteraan, tetapi telah menjadi masalah di pam minyak. Dan jika anda rasa cara berperang seperti ini menarik, langganlah saluran ini. Kerana beginilah kami membongkar setiap pergerakan perang ini setiap minggu. Tetapi masih ada bahagian yang paling penting. Dan ia boleh diringkaskan dalam satu soalan. Jadi, kenapa Rusia tidak selesaikan saja perkara ini? Dan jawapan kepada soalan ini sangat mendedahkan. Kerana memang ada pertahanan yang diketahui terhadap drone. Ukraina sendiri menggunakannya dan ia berkesan. Ia adalah jaring. Hamparan jaring besar kadang-kadang dibuat daripada jaring ikan yang direntangkan di atas tiang kayu menutupi jalan seperti terowong. Ia menangkap drone sebelum ia mengenai kenderaan di bawah. Di satu kawasan, selepas Ukraina memasang jaring-jaring ini, tiada satu pun drone Rusia yang berjaya melepasi. Ia berfungsi dengan sangat baik sehingga Ukraina sedang menutup ribuan kilometer jalan dengan jaring-jaring tersebut. Jadi soalan yang jelas, kenapa Rusia tidak menutupi jalan di Crimea dengan cara yang sama? Dan disinilah munculnya betapa besarnya masalah yang dihadapi oleh Rusia. Blogger-blogger Rusia telah merayu untuk mendapatkan jaring-jaring ini selama berminggu-minggu. Meminta jaring, meminta peperangan elektronik, meminta perlindungan. Dan sehingga kini hampir tiada apa-apa yang muncul. Gubernur wilayah yang diduduki itu pun telah menandatangani satu dekri. Tetapi dekri itu hanya melarang lori awam untuk lalu. Dan ia tetap membiarkan tentera terdedah juga. Seorang penulis blog yang berkaitan dengan kerajaan Rusia mengadu bahawa perkara itu hanya memudahkan kerja drone Ukraina yang kini tidak perlu lagi membezakan antara yang awam dan yang tentera. Maksudnya, ada dua kemungkinan. Sama ada Rusia sudah tidak mampu lagi membawa pertahanan ke jalan raya kerana logistik yang akan membawa jaring-jaring itu adalah yang sedang dimusnahkan. Atau Rusia sudah pun memutuskan secara diam-diam bahawa Crimea bukan lagi keutamaan. Dan mana-mana satu daripada dua jawapan itu sangat memusnahkan untuk Putin. Satu daripadanya menunjukkan bahawa dia tidak mampu. Yang satu lagi menunjukkan bahawa dia telah berputus asa. Dan sementara Rusia tergagap-gagap, Ukraina sudah melangkah ke fasa seterusnya. Dengan bekalan yang semakin berkurang, pertahanan udara di semenanjung sedang dimusnahkan tanpa penggantian. Dan ini bukanlah sistem yang murah. Ukraina sudah berjaya memusnahkan di Crimea bateri S-300 dan S-400, iaitu sistem pertahanan udara paling canggih milik Rusia. Setiap satu mampu meliputi ratusan kilometer ruang udara. Mereka juga telah memusnahkan radar Nebo-U, sistem pansir di lapangan terbang Belbek dan juga pesawat pejuang MiG-31 di atas tanah. Satu analisis dari Jerman menganggarkan bahawa hanya antara bulan Mac dan Mei, Ukraina telah memusnahkan 37 sistem pertahanan udara, radar dan peperangan elektronik milik Rusia. Lebih daripada 2 kali ganda berbanding apa yang telah dimusnahkan beberapa bulan sebelum itu. Tentera Laut Ukraina berkata bahawa armada Rusia di Laut Hitam jarang keluar ke laut. Dan setiap pertahanan yang tumbang membuka ruang yang lebih besar untuk serangan seterusnya. Crimea yang selama bertahun-tahun menembak apa sahaja yang mendekat, kini menurut kata-kata penganalisis Ukraina menjadi sasaran yang mudah. Dan Rusia pun ada rancangan untuk mengelak daripada perkara ini. Mereka sedang membina dengan tergesa-gesa sebuah landasan kereta api baru sepanjang hampir 700 km menghubungkan Rostov ke bandar-bandar yang diduduki seperti Melitopol melalui laluan yang lebih jauh dari pantai. Idenya adalah untuk mewujudkan laluan bekalan baru yang lebih terlindung. Masalahnya adalah masa. Landasan kereta api ini mengambil masa berbulan-bulan untuk disiapkan dan kepungan semakin mengetat sekarang.
Dan itulah sebabnya, idea utama dalam cerita ini adalah semudah ia kejam. Crimea tidak akan jatuh karena serangan kereta kebal. Ia akan menjadi terlalu mahal untuk dipertahankan. Ia akan dicekik sehingga untuk mengekalkan kawasan itu menjadi lebih mahal daripada nilainya. Dan fikirkan apa maksudnya untuk baki peperangan ini. Semenanjung yang membekalkan seluruh serangan Rusia di selatan kini menyedot sumber bukannya menghantar. Trofi itu telah menjadi beban, pangkalan itu telah menjadi perangkap. Dan ada sesuatu yang hampir ironik dalam semua ini. Putin mengambil alih Crimea pada 2014 hampir tanpa melepaskan satu tembakan pun. Ia adalah satu operasi yang pantas, tepat, yang mengambil masa untuk difahami dunia. 12 tahun kemudian, ia mungkin sedang terlepas dengan cara yang sama. Tanpa pencerobohan, tanpa pertempuran besar. Hanya tekanan yang perlahan tetapi berterusan daripada pihak yang telah memutuskan semua jalan untuk kembali. Apa yang kelihatan seperti penaklukan selama-lamanya ternyata rapuh. Dan mungkin inilah pengajaran paling tidak selesa dari perang ini untuk sesiapa yang fikir menguasai sesuatu wilayah sama dengan memilikinya selama-lamanya. Dan ini masih lagi berlaku. Setiap minggu, kepungan semakin ketat. Ini adalah sebuah kisah yang masih belum berakhir. Dan itulah sebabnya berbaloi untuk terus mengikuti perkembangannya. Nangkanlah saluran ini kerana kita akan mengikuti setiap pergerakan kejatuhan ini dan masih banyak lagi yang akan datang. Jadi, soalan untuk anda, adakah Crimea akan kembali menjadi milik Ukraine? Atau adakah Rusia masih mampu mempertahankannya? Apa pertaruhan anda? Tulis di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.